Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Jemaah-jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada kali ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama mempelajari tentang satu tajuk, iaitu himpitan kubur kepada penghuninya. Saya rasa kita berhenti setakat tersebut tajuk yang kita bincangkan sebelum daripada ini, di mana kitanya berhenti pada muka surat 161 dalam kitab ini, membicarakan tentang mengenai suasana yang akan dilalui pada diri setiap penghuni ataupun setiap mereka yang bergelar jenazah. Bila kita bergelar jenazah, maka kita akan sampai pada satu perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah sebut, hadzal ladzi taharraka lahul arsh wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dhammatan summa furrija anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inilah orang yang menggegarkan arasy Allah, orang yang menggerakkan arasy Allah. Wa futihat lahu abwabus sama', dan telah dibuka segala pintu-pintu langit, terbuka pintu-pintu langit kerana dia. Siapa dia? Yang dimaksudkan ini ialah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan waktu mana jenazah dia menghadap di hadapan Allah, diiringi seramai lebih kurang 70,000 para malaikat Allah. Tetapi laqad dhammatan, tetapi dia telah dirangkul ataupun kena himpitan sekali, kena sekali je himpitan dianya dengan sekali rangkulan. Summa furrija anhu, kemudian lepas pada itu dirungkaikan kembali, dilepaskan kembali himpitan itu sendiri. Himpitan kubur ni, para jemaah yang dikasihi sekalian, ialah pada masa waktu mana jenazah kita nak diturunkan. Ulama-ulama sebut demikian, bila jenazah kita nak diturunkan ke dalam lubang kubur ataupun ke dalam barzah ni ataupun ke liang lahat itu, maka di waktu tersebut akan berlaku dipanggil himpitan kubur. Himpitan kubur ni tak ada orang yang tak kena, termasuk saya, termasuk siapa saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kena yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ni berlaku berdasar pada amalan masing-masing lah. Antara di kalangan orang yang pernah kena, yang patutnya boleh terlepas, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Patutnya dia boleh terlepas kerana banyaklah amalan-amalan dia, orang yang terjaga, sepatutnya demikian. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia pun kena himpitan kubur. Kena sekali himpitan kubur tu yang menyebabkan kena sekali rangkulan, kemudian dilepaskan balik pada diri dia ini sendiri. Abu Abdurrahman An-Nasa'i mengatakan bahawa orang yang dimaksudkan oleh hadis tersebut ialah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ni terkenal sahabat-sahabat yang paling wara', paling soleh di kalangan sahabat-sahabat. Yang lain pun soleh juga, tapi yang ni dia hidup dengan masa dia dengan Rasulullah tak lama pun, lebih kurang 3 tahun je tak silapnya. Dalam satu riwayat cerita, walaupun begitu, dalam dia belajar dengan Rasulullah 3 tahun tu pun, dianya menjadi orang yang sewarak-warak, sesoleh-soleh di kalangan para sahabat itu sendiri. Yang menyebabkan, tapi waktu mana dia meninggal dunia, Rasulullah sendiri yang turunkan jenazah dia. Waktu mana turun jenazah dia tu, turun depan Rasulullah, kena sekali himpitan kubur. Kena sekali himpitan kubur ni yang menyebabkan dia ni jadi halus. Disebutnya jenazah dia tu Rasulullah gambarkan sehelai rambut waktu mana dia kena sekali himpitan kubur yang berlaku pada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Sya'bah
bin Hajjaj yang dirujuk kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, dia berkata, setiap kubur mempunyai himpitan. Aisyah radhiyallahu anha sebut, kubur-kubur ni ada dipanggil, dia adanya yang dinamakan dengan himpitan. Sehingga jika ada seorang yang selamat daripada himpitannya, maka dia adalah Sa'ad bin Mu'az lah yang sepatutnya boleh selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun tak selamat juga. Maknanya setiap di kalangan kita ni kena bersedia ada himpitan kubur. Bukan azab kubur lagi. Azab kubur tu berlaku lepas pada sesi soal jawab. Tu baru berlaku azab kubur. Tapi yang disebut dengan, yang digambarkan dengan himpitan kubur ni, jenazah turun je dalam kubur, bila tengah turun tu kena terus pada diri seseorang. Belum lagi ditutup liang lahat, belum lagi dalam keadaan yang, belum lagi dianya merasakan tentang bagaimana suasana kubur tu, tapi himpitan kubur tu berlaku di saat yang sedemikian rupa. Kemudian Hannad bin Asyari berkata, Muhammad bin Fudail meriwayatkan kepada kami daripada bapanya, daripada Ibnu Abu Mulaikah, dia berkata, tidak seorang pun yang teraniaya oleh himpitan kubur, termasuk Sa'ad bin Mu'az, yang sapu tangannya sahaja lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Allahu Akbar. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kalaulah ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah. Kerana mulianya dia tu, sapu tangan dia tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hebatnya orang yang demikian. Dia berkata lagi, Amdah menyampaikan kepada kami daripada Ubaidillah bin Umar daripada Nafi', dia berkata, dia menyampaikan pada aku bahawa jenazah Sa'ad bin Mu'az disaksikan oleh 70,000 para malaikat dan tidak ada yang turun ke bumi sekalipun. Tak ada seorang pun yang turun ke bumi waktu mana jenazah Sa'ad bin Mu'az diiringi tersebut. Dia menyampaikan padaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi kamu dihimpit di dalam kuburnya dengan 1 kali himpitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Kena sekali. Sa'ad bin Mu'az bila kena himpitan sekali tersebut, yang menyebabkan sekali itu pun dah memadai dah kena himpitan kubur. Allahu Akbar. Dalam At-Ta'ah wal Masya'ah, Ali bin Ma'bad meriwayatkan daripada Nafi', dia berkata, Syafiyah binti Abu Ubaid, isteri Abdullah bin Amr, mendatangi kami dalam keadaan ketakutan. Maka kami bertanya padanya, apa keperluan kamu? Dia menjawab, aku tadi menemui beberapa orang isteri Nabi SAW. Lalu mereka menyampaikan pada aku bahawa Rasulullah bersabda, seandainya aku di sana, maka aku akan melihat seorang yang bebas daripada azab kubur. Sa'ad bin Mu'az benar-benar bebas daripada azab kubur, tapi dia dihimpit oleh kuburnya dengan sekali himpitan. Allahu Akbar. Ni kebanyakan riwayat-riwayat yang cerita Sa'ad bin Mu'az, walaupun dia ni orang soleh, walaupun dia di kalangan sahabat yang terpilih, di kalangan mereka tersebut sampai bergegar arasy Allah, tapi dia kena himpitan juga. Lalu menyebabkan isteri pada Abdullah bin Umar ini, bila dia datang jumpa dengan sahabat-sahabat, dia kata, aku takut dengar yang Sa'ad bin Mu'az pun kena, tapi dia tak kena azab kubur. Azab kubur tak ada, tapi himpitan kubur tu berlaku pada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Zadzan bahawa Abu Umar pernah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkebumikan jenazah Zainab, baginda duduk berhampiran kuburnya. Ni cerita yang lain pula, yang berlaku pada anak perempuan Rasulullah, Zainab. Waktu mana Rasulullah nak kebumikan jenazah Zainab, anak perempuan dia ni, Rasulullah duduk dekat kuburnya. Wajah Rasulullah kelihatan berubah. Wajah Rasulullah tu berubah, kemudian bergerak menjauhi sedikit daripada kubur tu, macam musing, tarik sikit. Wajah Rasulullah tu duduk jauh sikit daripada kubur ini. Wajah baginda kelihatan berubah ni. Kemudian para sahabat kemudian bertanya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tadi kami melihat wajah kamu berubah, lantas kamu bergerak menjauhi kubur anak perempuan kamu. Rasulullah menjawab, aku teringat akan anak perempuanku dengan segala kelemahannya, dan aku teringat pada azab kubur
Lalu aku berdoa pada Allah dan Allah Ta'ala mengabulkan doaku sehingga kuburnya menjadi lapang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Aku teringat anak perempuan aku. Sayang Rasulullah dengan anak perempuan Rasulullah ni. Kemudian dia kata, tapi anak perempuan aku ni pun ada kelemahan, ada kekurangan. Kemudian bila dia demikian, dianya aku teringat azab kubur dia, himpitan kubur dia. Lalu aku berdoa pada Allah Ta'ala. Lalu Allah mengkabulkan doaku sehingga kuburnya menjadi lapang. Demi Allah, anak perempuan aku dihimpit oleh kuburnya dengan sekali himpitan yang terdengar daripada barat hingga timur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Allah meremang bulu rama kita. Anak perempuan Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dia kena himpitan tu terdengar di antara timur sampai ke barat. Sekali je kena pom sekali itu, Allahu akbar, terdengar di antara timur sampai ke barat. Rasulullah gambarkan demikian. Satu riwayat yang dirujukkan pada Ibrahim Al-Ghanawi daripada seorang lelaki yang berkata, aku sedang bersama Aisyah di hadapan kami, lalu jenazah seorang budak kecil dan tiba-tiba beliau menangis. Aisyah radhiyallahu anha ni, bila lalu jenazah depan mereka, Aisyah menangis walaupun anak tu jenazah anak kecil. Lantas aku bertanya kepada dia, apa yang membuatkan kamu menangis, wahai Ummul Mukminin? Lalu dia jawab, aku menangisi budak kecil itu ini kerana aku kasihan padanya dengan himpitan kubur yang akan menimpanya. Walaupun budak kecil lagi, tapi bila kena begitu tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku kesian tengok keadaan yang menimpanya, yang kena padanya tersebut. Khabar tersebut berhenti mauquf pada Aisyah radhiyallahu anha. Maka khabar lain yang serupa dengan ini pun bukan dikatakan melalui penglihatan saja. Dalam Al-Madinah, Umar bin Syabah meriwayatkan satu kisah ketika mana Fatimah binti Asad, ibu Amirul Mukminin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anha, Fatimah binti Asad meninggal dunia. Waktu mana dia meninggal dunia, dia berkata, semasa Nabi SAW bersama para sahabat, datang seorang yang memberitahu pada Rasulullah bahawa ibu Ali, Ja'far dan Uqail telah meninggal dunia. Ni adik-beradik pada Sayyidina Ali lah. Bila diberitahu Fatimah binti Asad meninggal dunia, lalu Rasulullah berkata, berdirilah kamu semua bersama kami untuk ibuku. Rasulullah sebut demikian. Berdiri. Ni mak saudara aku ni. Maknanya orang yang pernah menjaga Rasulullah waktu mana kecil. Bangun semua, menghormati. Kami pun berdiri bingung. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Bila berlaku demikian, kami pun bangun. Berdiri tegak tu macam ada burung atas kepala ni. Tak bergerak masing-masing. Ketika sampai di pintu utama, kami berhenti dan baginda membuka baju luar Rasulullah sambil bersabda, jika kamu semua mengkapankannya, letakkan baju itu di bawah kain kapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi baju Rasulullah yang Rasulullah pakai, letak itu atas badan Rasulullah tu. Rasulullah ambil baju tu. Rasulullah kata, kalau kamu kapan, nanti pakaikan baju ini, letakkan di bawah kain kapan dia. Ketika mereka membawa jenazah keluar, Rasulullah memikul satu kali. Satu kali baginda menyenggerakan langkahnya, dan satu kali Rasulullah melambatkan langkahnya. Bila pikul jenazah tu, Rasulullah laju sekejap, kemudian Rasulullah lambat sekejap. Pikul jenazah yang menjaga Rasulullah, mak saudara dia ni, semenjak daripada kecil tadi. Sesudah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam satu kali baginda menyegerakan langkah, dan satu kali pula melambatkan langkah sampai tiba di tepi kubur. Kemudian Rasulullah memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Rasulullah menurunkan jenazah tersebut. Sesudah itu Rasulullah keluar dan Rasulullah berkata, masukkan beliau dengan menyebut bismillah. Masukkan tu, bila nak turun jenazah tu, Rasulullah ajar pada kita semualah. Kita ni kalau turunkan jenazah, sebut bismillah, sebut dengan nama Allah, dan ala ismillah, atas nama Allah. Tak demikian, Rasulullah sebut demikian. Setelah dikebumikan
baginda berdiri sambil berkata, semoga Allah memberi balasan kebaikan terhadap kamu, wahai ibu. Kerana kamu ibu dan pengasuh yang baik. Rasulullah sebut demikian. Kerana kamu ibu dan pengasuh yang baik. Pengalaman Rasulullah hidup dalam kekeluargaan mereka ini. Kami lalu bertanya alasan baginda membuka bajunya dan memasukkan dia ke dalam liang kubur. Kenapa Rasulullah kamu letak baju kamu tu dalam lubang kubur? Rasulullah menjawab, aku tidak mahu dia disentuh oleh api neraka Allah selamanya. Jika Allah Ta'ala mahu, semoga Allah melapangkan kuburnya. Rasulullah sebut demikian. Aku tak nak Allah azabkan dia. Allah jadikan azab pada diri dia. Kenapa dia? Kerana dia pernah mendidik Rasulullah, membesar Rasulullah dalam kekeluargaan yang sesukar itu. Keluarga Abu Talib. Keluarga yang susah. Waktu mana usia 8 tahun. Sampailah usia 25 tahun. Rasulullah berada dalam keluarga itu. Kemudian, lalu Rasulullah kata, semoga Allah melapangkan kuburnya. Tidak seorang pun selamat daripada himpitan kubur, kecuali Fatimah binti Asad. Rasulullah sebut demikian. Lalu Rasulullah kata, tak ada seorang pun yang boleh selamat kecuali Fatimah binti Asad. Kami bertanya, adakah anak kamu Al-Qasim juga tidak? Rasulullah menjawab, tidak juga Ibrahim. Mereka berdua adalah yang paling kecil dalam kalangan mereka di kalangan ahli kubur. Maknanya kena himpitan kubur juga. Semua kena himpitan kubur. Abu Nu'aim Al-Hafiz meriwayatkan satu hadis yang mirip dengan hadis tersebut daripada Asim Al-Ahwal, daripada Anas, tetapi tidak menyatakan adanya pertanyaan mengapa baginda memasukkan bajunya ke dalam kubur sampai akhir hadis tersebut. Sahabat-sahabat ada yang tanya, kenapa Rasulullah letakkan baju ni sampai ke dalam kubur? Ada yang tanya, ada yang tak tanya. Tapi yang tanya tu Rasulullah jawab, kerana takut dia kena humban ke dalam api neraka Allah, lalu aku letakkan baju aku dengan tujuan nak suruh Allah menyelamatkan dia kerana baju tadi. Tapi kena himpitan kubur, kena juga. Tak terlepas kenanya himpitan kubur. Termasuk anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qasim dan juga Ibrahim pun kena digambarkan demikian. Anas berkata, ketika Fatimah binti Asad bin Hashim, ibu Ali bin Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Ini satu riwayat yang lain. Anas cerita, ketika mana Fatimah binti Asad meninggal dunia ni, Rasulullah datang dan duduk berhampiran kepalanya. Lalu Rasulullah berkata, semoga Allah mengasihi kamu. Rasulullah sebut demikian. Semoga Allah mengasihi kamu, wahai ibuku sesudah ibuku. Wahai ibuku sesudah ibuku. Maknanya, ibu kepada Rasulullah. Ada lagi ibu. Ibu Aminah. Yang ibu pada Rasulullah. Tapi dia ni ibu sewaktu mana Rasulullah membesar. Rasulullah membesar umur 8 tahun. Umur 6 tahun. Kemudian tukar. Kemudian mak meninggal dunia. Umur 8 tahun datuk pula meninggal dunia. Kemudian start daripada 8 tahun tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Ali, duduk bersama dengan Abu Talib. Yang adik-beradik pada Ali, adik-beradik pada Ja'far, adik-beradik pada Uqail. Tiga orang ni, Rasulullah salah seorang yang membesar dalam rumah tangga yang disebut dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian dalam keadaan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila duduk saja Rasulullah sebut, semoga Allah mengasihi kamu dan wahai ibuku sesudah ibuku, kami rela menahan lapar untuk mengenyangkan kamu rela menahan lapar untuk mengenyangkan aku. Rasulullah sebut demikian. Di hujung kepala ni. Kemudian kamu memberi pakaian sedangkan kamu tidak berpakaian selayaknya. Maknanya kamu bagi pada aku makan, kamu sendiri lapar, kekenyangan. Kamu lapar, aku sendiri kenyang dengan suasana keluarga kamu. Kemudian kamu bagi pakaian yang cantik-cantik pada aku. Kamu sendiri tak ada pakaian cantik yang kamu bagi pada aku. Rasulullah mula cerita tentang kehidupan dalam kekeluargaan yang disebut dengan Fatimah binti Asad radhiyallahu anha ini. Nak gambarkan demikian. Kemudian Rasulullah sebut, kamu tidak mahu makan makanan yang baik agar aku dapat memakankannya. Makanan yang sedap-sedap kamu tak makan. Biar kamu bagi pada aku untuk makan.
Rasulullah sebut demikian. Kemudian, semua kamu lakukan demi mengharapkan keredaan Allah dan kebahagiaan akhirat. Kamu buat itu betul-betul kerana yang disebut dengan yang dinamakan dengan keredaan Allah. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Lalu Rasulullah memerintahkan agar memandikannya sebanyak 3 kali. Mandikan jenazah. Membasuh tubuh badan dia sebanyak 3 kali. Setelah itu, baginda sendiri yang menuangkan air kapur dengan tangannya. Rasulullah sendiri ambil air kapur, Rasulullah jirus atas tubuh badan ibu dia tadilah. Ibu yang disebut dengan mak saudara Rasulullah. Mak saudara Sabit daripada yang disebut dengan apa dia? Abu Talib tadilah, mak saudara dia. Kemudian Rasulullah SAW membuka bajunya dan memakaikan pada jenazah Fatimah binti Asad. Rasulullah buka baju Rasulullah lepas pada selesai itu. Rasulullah letak dibalut pada tubuh badan jenazah Fatimah binti Asad ini. Allahu Akbar. Beruntung kan kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri yang lakukan demikian. Rasulullah basuh dengan tangan Rasulullah. Rasulullah mandi dengan air kapur barus tu. Yang terakhir itu Rasulullah sendiri yang simbah. Kemudian siap saja Rasulullah dah basuh semua tersebut. Rasulullah sendiri ambil kait baju Rasulullah. Rasulullah tanggal baju Rasulullah. Lapisan luar. Rasulullah dia pakai 2 lapis. Satu lapisan dalam, satu lapisan luar yang dipakai. Bila dia buka baju dia tu, dia balut pada jenazah ini. Kemudian dan memakai pada jenazah Fatimah binti Asad dan mengkapankannya di atas baju tersebut. Baginda lalu manggil Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni budak lagi waktu tersebut, kecil lagi Usamah bin Zaid. Waktu mana Rasulullah wafat, Usamah bin Zaid usia dia 18 tahun dan menjadi pemimpin pasukan tentera yang diperintahkan oleh Rasulullah. Usamah bin Zaid ini sendiri. Kemudian Rasulullah panggil Abu Ayyub Al-Ansari. Ni orang tua. Abu Ayyub Al-Ansari ni orang tua. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu pun dia dah tua dah. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan seorang hamba yang hitam kulitnya untuk mengkebumikan jenazah Fatimah binti Asad ini. Kemudian ketika mana sampai di liang lahatnya, baginda menggali dan mengeluarkan tanah dengan tangannya sendiri. Rasulullah gali sendiri kubur tersebut. Ialah ibu Rasulullah yang pernah menjaga Rasulullah. Beruntung Fatimah binti Asad ini. Setelah mana selesai, Rasulullah memasukkan jenazah dan membaringkan di dalamnya. Rasulullah sendiri meletakkan jenazah dan Rasulullah baring jenazah tersebut. Kemudian Rasulullah sebut segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan hidup dan mati. Yang menjadikan hidup dan juga mati ini sendiri. Digambarkan demikian. Kemudian dia sentiasa hidup dan tak pernah mati. Ampunilah ibuku Fatimah binti Asad, ajarlah kepadanya jawapan kubur dan lapangkanlah kuburnya dengan kebenaran Nabi kamu dan para Nabi sebelum aku. Kemudian engkaulah yang maha mengasihani. Setelah itu, baginda melaungkan takbir sebanyak 4 kali. Rasulullah bila letak je jenazah tu, Rasulullah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Rasulullah sebut demikian. Kemudian baginda Abbas dan juga Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Allahu Akbar. Rasulullah sendiri yang buat demikian. Kemudian mayat diazab kerana ditangisi oleh keluarganya. Jangan menangis. Waktu mana kematian seorang, siapa yang meninggal dunia, jangan kita pergi menangis dekat dia. Terazab jenazah ini sendiri. Rasulullah bersabda, "Innal abdal mayyit idza wudi'a fi qabrihi wa uqida qal yaqulu ahluhu wa sayyidah wa sharifah wa amirah qala yaqulu al-malak isma' ma yaqulun anta kunta sayyidan anta kunta amiran anta kunta sharifan qala yaqulu al-mayyit ya laytahum yaskutun qala
fayudghatu dadghatan takhtalif fiha adla'ah. Allahu akbar. Seorang hamba bila dia mati, innal abdal mayyit, bila seorang tu mati, idza wudi'a fi qabri, mula diletakkan jenazah dia dalam kubur, wa uqida, dan juga mula letak saja dalam kubur ni, dan dia diletak, dan keluarganya mula berkata, mula keluarga dia sebut, yaqulu ahluh, wa sayyidah, wahai pemimpinku, wahai syarifah yang penuh dengan kemuliaan, wa amirah, wahai orang yang penguasaku. Lalu bila dengar saja begitu, 3 kalimah ni sebut. Dia sebut, wa syarif, Allah raja mati juga, Allah tuanku, Allah agung. Misal contohnya, kita kan, kita gambarkan, oh tuanku ni, agung ni, raja ni, kita sebut demikian. Orang yang demikian, qala yaqulul malak, lalu malaikat tanya balik, mayat ni, isma ma yaqulu, kamu dengar tak yang mereka sebut apa dia? Malaikat ni akan sebut pada jenazah ni, kamu dengar orang kata apa pada kamu? Anta kunta sayyidan, kamu ni yang mulia, kamu ni mulia atas dunia. Malaikat tanya, kamu sayyidan, kamu ni anta kunta amiran, kamu ni pemimpin atas dunia, kamu ni orang yang ternama di atas dunia. Anta kunta syarifan, kamu ni tuanku atas dunia, kamu ni raja atas dunia. Qala yaqulul mayyit, lalu mayat jawab, ya laitahum yaskutun, lalu katanya mayat ni, Allah bagusnya kalau dia tak cakap, diam lebih baik. Buat apa sebut benda yang demikian depan malaikat. Malu je, senang ceritanya, tak nak mengaku dah. Masuk dalam kubur tu, ya laitahum yaskutun, alangkah bagusnya kalau mereka tak sebut kalimah demikian. Sakitnya kami ni dalam kubur, terseksanya kami dalam kubur bila disebut demikian. Orang yang hidup tu, dia sebut dengan tujuan nak, dia ni macam seolah-olah rapat lah dengan orang ni. Tapi malaikat kata, oh kamu raja atas dunia ya, kamu ni bukan main lah atas dunia ni, kamu ni mulia atas dunia ni, orang mulia kamu bukan main lagi ni. Dia sebut demikian. Fayudghatu darghatan, sekali kena himpit tu kubur dia sehingga gemuk, takhtalifu fiha adla'ah, sehingga kan gemuk, tulang-tulang dia ni masuk tulang-tulang di sebelah kanan, masuk sebelah kiri ni campur lebur habis tulang dia bila kena himpitan kubur yang berlaku pada mereka ni. Yang ni lalu ditanya, tangisan yang macam mana dilarang? Yang dimaksudkan, kitanya dilarang sangat, jangan kita menangisi yang disebut dengan kematian pada seorang itu sendiri. Para ulama, guru kami berkata mengenai mereka, sebahagian ulama ataupun sebahagian besar ulama berpendapat bahawa mayat diseksa dalam kubur kerana tangisan orang yang hidup. Jika mereka menangis kerana disuruh oleh mayat itu sebelum itu, ataupun kemahuannya sendiri, sebagaimana dikatakan dalam syair berikut. Dia akan terseksa bila ada arahan supaya dia menangisi. Dia, orang Melayu kita ni tak adalah setakat ni. Tapi kalau orang Cina yang mati tersebut, bila dia mati tu, orang kafir yang mati tu, dia ada satu pasukan khusus untuk menangis kematian. Yang ni yang dilarang. Adapun yang bila ataupun kemahuan orang tu sendiri nak menangis, orang tu datang menangisi. Sebagaimana dikata, ketika aku mati, maka ratapilah mengikut kedudukanku, koyakkanlah pakaian kamu, wahai anak perempuan yang mulia. Ni orang tu, orang yang mati tu dia pesan, kalau saya mati, ketika mana saya mati, kamu ratapilah mengikut kedudukan kamu. Orang yang level rendah sikit, ratap cara rendah. Orang yang level tinggi, ratap cara level tinggi. Koyakkan pakaian kamu. Bila kamu meratap tu, carik-carikkan baju kamu. Koyak-koyakkan baju kamu, wahai anak perempuan yang mulia. Ni gambaran orang-orang Arab bila berlakunya kematian. Dia pukul, dia yang terakhir ni, dia buat TikTok, dia panggil. Dia buat TikTok, dia pergi ke kubur, dia tepuk obok. Tung. Sayang sangat dia kepada orang yang mati ni, peluk kubur tu. Dia
peluk di atas tanah tu, kemudian dia ambil nak suruh orang lain FYP, senang cerita ni. Ni anak muda ni nak suruh jadi, dia jadi naik lonjak dia jadi FYP. Nanti kalau tunjuk je di kalangan orang ramai akan share ramai. Orang yang akan komen macam-macam, kesian dia, kesian dan sebagainya. Yang ni dilarang dalam Islam. Islam larang. Jangan cuba buat benda demikian. Nah, dia juga perangai orang kita ni, dia berterusan, dia pergi ke kubur, dia buat TikTok. Dia tunjuk dia dah menjanda 6 tahun dah. 6 tahun dah. Dia berulang alik ke kubur ini sendiri. Jangan demikian. Jangan kita buat benda-benda yang sedemikian rupa. Malukan saja. Satu riwayat menyatakan bahawa mayat diseksa kerana ditangisi oleh orang yang hidup. Walaupun bukan kerana suruhan, kehendak ataupun wasiat daripada mayat itu sekalipun. Terseksa mayat ni bila orang yang hidup ni buat konten-konten yang menunjukkan bagaimana dianya tak puas hati dengan kematian orang tersebut. Tu jangan buat demikian. Ataupun dia nak tunjuk dia redha, tapi dia rela, tapi dia nak gambarkan dia pula sengsara. Yang ni didagang. Jangan. Mayat akan terseksa. Mayat diseksa. Kita kata kenapa kena seksa? Sedangkan orang lain yang meratapi, kerana dia tak ajar. Waktu mana hidup dahulu, kita tak ajar pada keluarga kita. Pesan awal-awal pada keluarga kita, jangan meratap. Kalau saya meninggal dunia, baca doa, bukan meratap. Kita sebut. Jangan kita tangisi, jangan kita kalut dengan urusan-urusan demikian. Tetapi waktu mana berlaku kematian ini, kita diajar supaya apa dia? Baca doa, baca zikir, minta supaya dalam keadaan sedemikian rupa tersebut, dia akan menjadi keadaan yang lebih tenang dan juga tidak dirasuk oleh gangguan syaitan. Dia senang syaitan nak masuk, dipanggil demikian. Mereka memberikan alasan berdasar pada hadis Anas tersebut dan hadis Qailah binti Mahramah. Dia menceritakan pada Nabi SAW bahawa ketika anaknya mati dan dia menangisi, Rasulullah bersabda, adakah dalam kalangan kamu ada orang yang memberikan segalanya untuk sahabatnya di dunia dengan baik, lalu ketika dia dan sahabat berubah keadaannya kerana sahabatnya itu lebih mulia daripadanya, maka dia meminta kembali apa yang telah diberikan itu? Ada tak orang yang jadi macam tu? Yang waktu mana dia bagi pada kawan dia benda-benda yang baik, kemudian satu hari kawan dia pun dah jadi mulia dah, kemudian dia minta balik barang tersebut. Ada orang yang buat demikian. Rasulullah tanya, Ya Allah, sempurnakanlah apa yang telah aku lakukan dan peliharalah apa yang aku tinggalkan. Rasulullah sebut demikian. Jangan buat, senang ceritanya. Jangan kita lakukan keadaan demikian. Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika salah seorang menangisinya, maka sahabatnya akan sedih. Wahai hamba Allah, jangan kamu seksa mayat kamu. Jangan kamu seksa orang yang telah meninggal dunia. Menyeksa orang meninggal dunia ni banyak caralah. Salah satunya, yang pertama, menangisi dia. Yang kedua, kitanya tak urus dengan sempurna. Menyeksa dia. Menyeksa. Ni kena buat tajuk khusus. Tajuk yang bagaimana terseksanya mayat. Bila yang disebut dengan sampai peringkat terseksa mayat lagi, bila keluarga ni berkelahi. Lepas pada meninggal dunia, berkelahi. Seksa mayat dalam kubur. Ada satu program khusus untuk kita bagaimana membantu orang yang telah meninggal dunia. Tajuk yang jenis demikian. Jangan seksakan mereka. Jangan seksa mereka ni. Ni kalau boleh panggil ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, supaya terangkan pada kita untuk bagaimana kita nak tolong orang dalam kubur, dan dalam masa yang sama juga, jangan kita menyeksa mereka yang berada di dalam kubur itu. Abu Umar bin Abdul Barri menyatakan dalam Al-Isti'ab, suatu hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari, daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, mayat diseksa kerana tangisan orang yang hidup. Mayat ni terseksa dengan tangisan orang yang hidup. Ketika mana dia meratap dengan menyebut, wahai pemimpinku, wahai penolongku, dan wahai pemberi pakaianku, maka akan dicabar dan dikatakan pada dia, adakah kamu memang penolong dia? Atas dunia dahulu, kamu ni penolong orang tu ke? Yang orang tu panggil, wahai penolong aku, wahai tuanku,
Wahai, mula kena terus. Wahai raja-raja, wahai siapa yang nak seksa orang dalam kubur, dia buat demikian. Dia pergi dekat kubur, dia akan sebut. Dia sebut wahai tuanku, kamu hidup begini, kamu, wahai raja-raja, wahai pembesar, wahai, dia panggil. Malaikat pun tanya balik, kamu atas dunia dahulu, orang sebut macam ni ke pada engkau? Orang panggil kamu macam ni ke atas dunia dahulu? Kamu ni bukan main lagi, orang taat kamu, orang jaga kamu, orang hormat kamu, malaikat sebut. Tunggu. Kemudian, wahai penolongku dan pemberi pakaianku, maka akan dicabar dan dikata kepada dia, adakah kamu memang penolongnya? Kamu atas dunia ni menjadi penolong dia ke? Adakah kamu pembantu dia yang banyak membantu dia, bagi projek-projek pada dia, bagi bantuan-bantuan pada dia? Adakah kamu pemberi pakaian untuknya? Tanya, kamu ke yang menyiapkan pakaian untuknya? Al-Bukhari menyatakan suatu hadis daripada Nu'man bin Bushair. Dia berkata, ketika Abdullah bin Rawahah pengsan, saudara perempuannya Amarah menangisinya dan berkata, wahai tempat bergantungku. Berulang kali ketika mana dia sedar, Nu'man bin Bashir ni, ketika Abdullah bin Rawahah tu dia pengsan, kemudian adik-beradik perempuan dia, nama dia Amrah, menangisi dia. Dia sebut, abang, dia kata, abang, janganlah abang tempat saya bergantung. Kemudian berulang kali tempat saya bergantung ni. Dia kemudian Allah sedarkan balik dia, Abdullah bin Rawahah. Bila sedar balik Abdullah bin Rawahah, dia sedar balik, lalu ketika dia sedar, dia berkata, semua yang kamu katakan tadi aku ditanya kepadaku kelak. Benda yang kamu sebut tu, bila aku dalam kubur, orang akan tanya balik. Mereka akan tanya balik. Oh, kamu tempat bergantung dia ya. Bukan bergantung pada Allah, bergantung pada dia. Adakah kamu memang begitu? Maka ketika mana dia meninggal dunia, saudara perempuanku tidak lagi menangisinya. Lepas pada itu, Abdullah bin Rawahah dia meninggal dunia. Adik perempuan dia Amrah tu tak lagi menangisi kematian dia. Padahal perkara ini bukan atas suruhan kehendak ataupun wasiat daripada Abdullah bin Rawahah. Padahal dia memang Abdullah bin Rawahah pesan, jangan buat benda-benda yang demikian. Kita pun kena pesan pada keluarga kita. Jangan ada di kalangan keluarga kita ni menyebut-nyebut tentang tempat bergantung. Allah menangis, menangis. Tak ada dah tempat saya nak bergantung, tempat tak ada dah. Saya ni tempat nak minta tolong, tak ada dah tempat saya nak. Dalam kubur tu, mereka tanya, kamu dengar tu? Orang tu cakap apa dia? Pada kamu. Dia kata pada kamu tempat dia bergantung. Padahal tempat bergantung ni bukannya kamu. Tapi tempat bergantung ni ialah Allah dalam hidup seseorang. Itu dia sepatutnya demikian. Diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafiz, daripada Mansur bin Zazan, daripada Hasan, daripada Imran bin Husain, bahawa Rasulullah bersabda, Allah benar-benar menyeksa seorang kerana jeritan keluarganya. Allah akan seksa. Siapa-siapa yang nak suruh yang mati itu terseksa, maka menangislah. Ataupun kita merataplah. Dengan ratapan tadi, Allah akan benar-benar menyeksa seorang kerana tangisan, ataupun ratapan, ataupun kata-kata yang seolah-olah tak reda dengan apa yang sedang berlaku dalam keluarganya. Seorang lelaki lalu bertanya, juga yang mati di Khurasan, sedangkan keluarganya menangis di sini. Mati dekat Khurasan, tapi yang menangis dekat sini, dekat Palestin ke, dekat Mekah ke, dekat Madinah ke, yang ni pun kena juga ke? Lalu dijawab oleh Imran, menjawab, Rasulullah berkata benar dan kamu dusta. Rasulullah kata tu betul, yang kamu kata tu dusta. Senang ceritanya, yang kamu cerita tu tak betul. Tapi yang Rasulullah kata tu jauh lebih betul daripada yang kamu anggap tadi. Penulis menyatakan bahawa hadis ini secara zahir memberi penjelasan bahawa jeritan seorang boleh menyebabkan azab kepada orang yang meninggal dunia. Tetapi hakikatnya bukan begitu. Hadis tersebut mengandungi makna seperti yang kami kemukakan dan Allah lebih mengetahui. Al-Hasan berkata, sejahat-jahat manusia bagi mayat adalah keluarganya yang menangisi dan tidak membayar hutang pada orang yang meninggal dunia. Ini jahat lah. Siapa yang nak buat jahat pada mayat, yang pertamanya, dia menangisi.
pada keluarga dia. Dia meratapi. Bila kamu buat demikian, kamu buat jahat pada orang mati. Orang dah mati tu terseksa dengan cara kamu buat lakukan demikian. Yang kedua, kamu tak tolong bayar hutang dia. Habis lah. Kalau kamu tak bayar, tak tolong bayar hutang dia tersebut, disebut gambaran Al-Hasan ni kata, itu menandakan dia tak berakhir. Ruh dia tu tergantung. Angkat. Tak naik ke atas, tak turun ke bawah. Dalam keadaan tak tahu nak ke mana. Ruh dia tu, kerana apa dia? Kerana hutang yang tidak dibayar. Orang yang selamat daripada himpitan kubur serta fitnahnya siapa? Abu Naim meriwayatkan satu hadis daripada Abu Ala Yazid bin Abdullah bin Shukhair daripada bapanya. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamut fihi lam yuftanu fi qabrih wa amina min dadghatihi al-qabr wa hamlatuhu al-malaikah yawm al-qiyamah bi akfahiha hatta tujiduhu min sirat ila al-jannah." Rasulullah sebut, siapa yang waktu mana dia dekat dengan kematian dia sakit sangat, dia baca qul huwallahu ahad. Dia baca qul huwallahu ahad. Kemudian allazi yamutu fihi, yang membawa kematian padanya. Lepas pada dia baca qul huwallahu ahad, tak disebutlah berapa kali. Tapi Rasulullah kata, waktu mana sakit tu, jangan berhenti sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang dan ulang. Bila ulang dan ulang ni, kemudian orang tersebut lam yuftanu fi qabri. Orang ni bila mati masuk kubur, tak ada fitnah kubur. Tak ada fitnah kubur. Sebelum kita meninggal dunia tu baca qul huwallahu ahad. Kemudian wa amina min daratihi, dan dia akan tak ada himpitan kubur. Aman dia. Kalau ada pun himpitan kubur tu tak rasa berat pada diri dia. Rasa ringan je. Kena himpitan kubur. Wa hamlatuhul malaikah yaumal qiyamah. Yang ketiga, malaikat lalu membawa dia pada hari kiamat dengan telapak tangannya melalui titian sirat, terus hatta tujizuhu min sirat ilal jannah. Laju je dengan telapak tangan malaikat je. Coba laju melalui titian sirat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syarat sebelum meninggal dunia baca yang disebut dengan qul huwallahu ahad, ulang dan ulang ke dalam keadaan demikian. Berdoa ketika meletakkan mayat dalam kubur dan liang lahat ni, insya-Allah kita sambung pada perbincangan yang akan datang nanti dalam membicarakan tentang tajuk ni. Insya-Allah kita masih lagi cerita tentang suasana kubur dan keadaan kubur, dan kita akan sambung dalam membicarakan tajuk ini pada minggu yang akan datang nantilah, insya-Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu berterusan dalam hidup kita. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.